Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Untuk hari ini, kita akan masuk satu tema yang baru, iaitu tema yang ke-8, Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Keuangan. Hari ini kita akan mula dengan unit yang ke-22, iaitu Menjanakan Ekonomi. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah Hasil Kita Berbeza. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 152. Tanpa membuang masa, apa kata? Mari kita teruskan. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan, iaitu 1.2, bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Standard pembelajaran pula, iaitu 1.2.2, menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Sekarang, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari aspek kemahiran mendengar dan bertutur. Seperti yang cikgu telah nyatakan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah Hasil Kita Berbeza. Jangan lupa untuk rujuk buku teks pada halaman 152. Baiklah, mari kita baca terlebih dahulu maklumat yang diberikan. Kita baca bersama-sama ya. Kawan Zara, Alif dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di beberapa tempat. Alif merakam beberapa keping gambar yang menarik. Kemudian, Alif menyusun gambar itu. Selepas ini, kita akan lihat gambar-gambar yang telah disusun oleh Alif sepanjang perjalanannya pulang ke kampung. Mari kita lihat pada paparan seterusnya. Baiklah, ini merupakan gambar-gambar yang telah disusun oleh Alif. Kalau kita dapat perhatikan, Alif telah mengasingkan gambar-gambar tersebut mengikut kategori kegiatan ekonomi masyarakat bandar dan pedalaman. Kita lihat kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan bandar terlebih dahulu. Antara gambar yang telah dirakam oleh Alif ialah pusat beli belah, gudang pemborong, sektor perindustrian dan pusat keuangan. Seperti mana yang semua murid-murid tahu, terdapat banyak pusat membeli belah yang terdapat di kawasan bandar. Yang mana dalam sebuah pusat beli belah terdapat banyak kedai-kedai yang menjual pelbagai jenis barangan. Kemudian, gudang pemborong pula merupakan tempat menyimpan stok yang dibeli secara pukal daripada pelbagai penilang atau pengeluar. Kebanyakan peniaga-peniaga akan mendapatkan barang jualan daripada gudang pemborong ini kerana harganya lebih murah. Seterusnya, sektor perindustrian ini adalah berkaitan dengan kilang-kilang yang menghasilkan apa-apa produk sama ada makanan, barangan elektrik, keperluan rumah, kereta dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang seterusnya ialah pusat keuangan. Contohnya, bank seperti yang ada di dalam gambar. Baiklah, ini adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan bandar. Sekarang kita lihat pula apakah contoh kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan pedalaman. Yang pertama ialah
kraf tangan. Kebanyakan penduduk di kawasan pedalaman atau kampung-kampung sememangnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menghasilkan kraf tangan. Hasil-hasil inilah yang akan dijual dan dipasarkan di merata tempat. Kegiatan seterusnya ialah perladangan, yang mana masyarakat pedalaman menjadikan aktiviti perladangan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi keperluan hidup. Seterusnya, inap desa. Inap desa atau lebih popular disebut homestay. Industri inap desa ini juga membantu meningkatkan penyertaan masyarakat di luar bandar dalam sektor pelancongan berasaskan komuniti. Program ini berjaya menarik minat pelancong asing kerana berpeluang mengalami suasana kehidupan kampung selain didedahkan dengan makanan serta budaya masyarakat setempat. Baiklah, kegiatan ekonomi yang seterusnya ialah penternakan. Contohnya, penternakan ayam, lembu, kambing dan sebagainya. Baiklah murid-murid, dah jelaskan perbezaan kegiatan ekonomi masyarakat bandar dan pedalaman. Sekarang, mari kita lihat apakah aktiviti yang seterusnya. Aktiviti kita yang seterusnya, perhatikan pada gambar yang mana perbualan di antara Alif dan ayahnya. Kita baca bersama-sama. Ayah Alif bertanya kepadanya, "Bolehkah Alif jelaskan perbezaan pada dua lokasi gambar ini kepada ayah?" Ingat lagi tak gambar yang kita bincangkan tadi? Kita lihat jawapan Alif terlebih dahulu. Di sini, kalau kamu dapat perhatikan, kamu perlu melengkapkan ayat tersebut menggunakan maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini ialah maklumat-maklumat yang kita dapat lihat pada gambar yang diberikan tadi. Mari kita lihat semula gambar yang diberikan. Berdasarkan gambar ini, kita dah boleh melengkapkan jawapan Alif untuk menjelaskan dan menjawab soalan daripada ayahnya. Mari kita lengkapkan bersama-sama. Boleh ayah, masyarakat bandar kebanyakannya bekerja di... kita gunakan maklumat pada gambar bahagian atas, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat bandar. Kebanyakannya bekerja di pusat beli belah, gudang pemborong, sektor perindustrian dan pusat keuangan. Mudah kan murid-murid? Kita teruskan bacaan. Masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang, lihat pada gambar di bahagian bawah pula, dalam bidang kraf tangan, perladangan, inap desa dan penternakan. Mari kita lihat paparan seterusnya. Ayahnya bertanya lagi, pada pendapat Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif? Mengapa? Di sini ada dua soalan ya. Yang pertama, Alif perlu memilih sama ada kawasan bandar atau kawasan pedalaman. Kemudian, Alif perlu nyatakan alasan bagi pilihan yang dibuat. Di sini cikgu akan berikan dua contoh jawapan. Yang pertama, sekiranya Alif memilih kawasan bandar. Sebelum menjawab, kamu perlu fikirkan apakah kelebihan-kelebihan yang terdapat di kawasan bandar. Kemudian, kamu boleh tuliskan di dalam jawapan kamu nanti. Ini adalah contoh daripada cikgu. Pada pendapat saya, kawasan bandar yang menjadi pilihan saya kerana di bandar terdapat pelbagai kemudahan awam untuk keselesaan masyarakat. Selain itu, peluang pekerjaan juga banyak dan capaian internet juga lebih luas. Kamu boleh juga menambah kelebihan-kelebihan lain yang terdapat di kawasan bandar. Kita lihat pula contoh jawapan sekiranya Alif memilih kawasan pedalaman.
Pada pendapat saya, kawasan pedalaman yang menjadi pilihan saya kerana kehidupan di pedalaman lebih tenang dan aman. Kos sara hidup juga lebih rendah kerana sumber makanan mudah diperolehi daripada hasil-hasil tanaman dan tangkapan. Boleh kan murid-murid? Jadi terpulang kepada jawapan masing-masing dan nyatakan alasan untuk menyokong jawapan kamu. Baiklah murid-murid, untuk tugasan pada hari ini, kamu bolehlah salin semula dan lengkapkan petikan dialog menggunakan ayat ataupun pendapat kamu sendiri. Ingat ya, kamu perlu menulis semula di dalam buku tulis menggunakan format petikan dialog yang betul. Selamat mencuba! Oleh itu, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang cikgu harapkan agar semua murid-murid boleh faham tentang perbincangan kita pada hari ini. Selepas ini, semua murid-murid boleh bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat. Tadi cikgu dah bagi tahu kan maklumat tersurat tu macam mana? Baiklah. Sekian dan terima kasih daripada cikgu atas perhatian dan kerjasama yang diberikan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.